would do great and they talk bad on you. No need, no face, cause they're not factual. I won't stay too long here, I'm just passing through. Yo guys, and welcome to another video. Finally aku buat review untuk iPhone 14 Pro ni yang dah lama aku beli dengan harga yang agak mencekik darah. Tapi tak apa, kita akan bagi tahu dekat korang macam mana pengalaman pakai iPhone 14 ni since aku dah beli dalam sebulan lebih dah kalau tak silap. First thing first, mestilah kita cakap benda yang agak obvious kenapa orang nak sangat-sangat dengan iPhone 14 Pro adalah dia punya Dynamic Island dekat sini. This is the main feature yang Apple sangat-sangat nantikan dan Apple sangat-sangat promote untuk korang upgrade kepada iPhone 14 Pro. So how was it, Fazli? Akan bagi kesenangan ke kalau pakai telefon ni bila ada Dynamic Island? Sebab dia sebelum ni macam nak sorokkan notch. Sekarang ni dia banggakan sebuah Dynamic Island yang boleh kata punch hole display je, ataupun nampakkan benda tu macam oblong kind of punch hole display. Alright, untuk part Dynamic Island ni aku boleh kata memang betul dia akan membantu korang untuk tengok segala benda. Tapi tak semua apps akan supportive. Tapi most of them memang dah buat app korang tu jadi akan bawah sikit daripada Dynamic Island, sama macam sebuah telefon yang ada notch macam iPhone 13 sebelum ni. Function-function yang agak membantu bagi aku adalah bila aku buat calling kan tengah-tengah malam, lepas tu nak tengok berapa minit ada tu, biasanya aku akan buat call tu sambil buat multitasking. So benda tu usually akan sembunyikan the whole time kan bila kita buat multitask sambil kita buat on call. Tapi kalau dekat iPhone 14 Pro ni korang boleh nampak minit dan juga korang boleh nampak wave untuk korang bercakap ataupun korang tahu orang tu sedang bercakap. Aku suka dengan dia punya graph animation bila buat panggilan tu, sebab korang boleh nampak korang punya suara and korang boleh nampak dia punya suara. So that's a nice touch daripada iOS 16 tu sendiri. Main question is, adakah benda tu actually kacau kita punya pengalaman sendiri? Contohnya macam buat app tanpa guna pun Dynamic Island tu, maksudnya tak keluar apa-apa animation ataupun apa-apa notification lah kan. So dekat sini aku boleh kata dia akan mengganggu untuk setempat, tapi most of the time aku tak rasa benda tu macam masalah sangat. Contohnya macam bila korang tengok movie ke kan dalam Netflix, dalam YouTube ke, dalam Twitter ke, akan nampak dia akan mengganggu. Dan part ni aku akan kata dia adalah sangat-sangat tak berguna. Maksudnya bukan tak berguna, I mean like korang tak gunalah feature yang ada dekat Dynamic Island tu. Compare dengan notch, mana satu yang lagi rasa serabut? Aku akan kata yang ni rasa less serabut, tapi ada satu benda yang melekat dekat kepala. Kalau notch, korang akan rasa macam benda tu memang permanently ada kat situ. Tapi kalau dekat Dynamic Island tu, korang akan rasa dia macam temporary sahaja. Tapi korang tak boleh buang juga, which is memang permanent lah. Benda yang orang mungkin akan tanya adalah, boleh off tak Dynamic Island tu? Sebab tak nak tengok benda tu. Sebab bila ada notification ataupun any other korang tengah guna apps, contoh macam music kan, dia akan keluar, so mengganggu dan dia akan buatkan screen korang lagi kecil. Korang tak boleh off kan benda tu secara default. Pergi dekat setting mana-mana, dia memang tak boleh, sebab benda tu memang baked in dekat iOS 16 dalam iPhone 14 Pro. Tapi bila keluar that kind of Dynamic Island kan, all that graph, all that animation, korang boleh swipe kan je, dia akan hilang. But korang tak boleh off kan secara default. Sama ada orang call ke, buat apa ke, dekat atas tu akan sentiasa function. Now, sekarang ni aku nak cakap yang Dynamic Island ni adalah sebahagian daripada notification center dan sebahagian daripada multitask punya features. So dekat sini kita dah ada notification center, kita dah ada control center, kita dah ada multitasking window. Sekarang Apple sepatutnya letak satu lagi setting, that is Dynamic Island. Sebab make sense lah kan, kita dah ada notification dan control center, tengah-tengah tu adalah Dynamic Island. So that kau boleh ubah, kau nak enable kan apa yang patut keluar, apa yang tak patut keluar. Betul tak? Final verdict, function ke Dynamic Island ni? Bagi aku, yes, it kinda is, tapi not all of the time. Contohnya macam keluar benda-benda yang tak penting, aku tak nak tengok, kalau boleh disablekan, aku akan disablekan. Tapi so far benda tu akan keluar je and it add a bit of fun. Dan Apple juga kata dia actually ada animation and processing unit dia sendiri untuk buatkan Dynamic Island tu is a bit fun and is a bit berguna untuk korang sendiri. Sekarang kita akan pergi dekat Always On Display ataupun AOD. Kita memang minta benda ni lama dah, daripada start iPhone pakai OLED display. So sekarang ni Apple buat, tapi is a bit different daripada competition ataupun jenama yang lain. Basically Android lah. How was it? Berguna ke? Best ke dengan apa yang Apple invent dekat sini?
aku akan kata it's a bit disturbing untuk aku sendiri. Contohnya macam, okay, kalau korang buatkan always on display tu by default is on, korang akan nampak yang display tu akan always menyala, akan always on. Aku tak pasti kenapa Apple buat macam tu, dan buatkan aku sendiri rasa macam anxiety sikit. Sebab yelah, phone aku ni on ke off? Bila korang letakkan telefon ni dekat dalam poket, akan rasa macam phone aku dah tutup ke buka tadi. Akan add a bunch of feelings bila korang pakai telefon. Sebab bila always on display, korang akan rasa macam telefon ni panas lah, mungkin screen aku tak tutup lagi lah. Benda ni akan add up dekat korang punya kepala, dan aku offkan feature always on display semata-mata untuk that anxiety, that specific anxiety, takut telefon aku masih lagi hidup. Dan disebabkan dia punya always on display tu is a bit different, lagi terang daripada lain, and ada colour, buatkan telefon ni akan makan a bit battery daripada yang lain. Aku boleh kata dia makan battery like 20% daripada tak ada always on display. Sebab aku dah try time always on display ada and always on display tu off. Memang jauh beza sangat-sangat. Dan boleh kata always on display lah yang buatkan battery life dekat iPhone 14 Pro memang lackluster. Tapi ada trik dia dekat sini lah. Sebab Apple sentiasa buatkan display dia nampak colourful kan. Korang actually boleh ubah always on display tu untuk jadi lebih gelap. Contohnya macam letak wallpaper gelap lah. Contoh macam blank, gelap macam tu je, hitam je. Sebab benda tu lah akan buatkan telefon korang lagi jimat bateri. Sebab aku nampak a few friends dah buat that kind of thing. So aku rasa macam memang patut aku buat. Tapi itulah, aku ni jenis yang pergi kepada default je. Benda yang aku nak puji dekat sini adalah time always on display tu on kan, dia akan gelap. Usually untuk telefon Android dia sangat-sangat tak responsif, so dia macam malas sikit, dia macam delay sikit. Untuk Apple, time always on display tu on, kau swipe je dia akan terus unlock. Maksudnya dia masuk fasa untuk unlock face korang tu. Kalau pergi dekat Android, kau kena wait dulu. Betul tak? So kalau korang pakai always on display dekat Android, akan perasan benda tu. And aku boleh puji apa yang Apple buat dalam dia punya iPhone 14 Pro ni. Sekarang kita akan pergi dekat dia punya kamera pula. Sensor yang sangat dibangga-banggakan oleh Apple user kali ni adalah 48 megapixel, dan disebabkan sensor yang baru ni juga first time in a long time, aku rasa Apple actually tak ketinggalan. Sebab 48 megapixel kot, lagi tinggi banyak daripada 12 megapixel tahun lepas and a few years back. Kalau ikutkan dah lama dah Apple pakai 12 megapixel tu, kali ni kita dapat a really big improvement dan a big jump daripada sebuah sensor yang sangat-sangat low. Dan still benda yang impressive adalah orang kata dia nampak lagi better daripada kamera yang even ada 100 megapixel. Tapi untuk pertama kalinya juga Apple actually dia tak buat sensor dia tu semua pakai 48 megapixel. So dia mix 48, 12 dengan 12 lagi dekat depan and ultra wide. Jadi macam dia orang ni dah jadi start jadi Android kan bila pakai setup macam tu. Tapi tak apa, Apple mungkin ada problem di sini. So kita tengok dia punya hasil kamera pula dekat sini. Untuk hasil kamera dekat sini, aku boleh kata yes, that's a big improvement daripada dari segi dia punya detail. Dan benda yang aku suka juga bila dia bagi a lot of option untuk pergi daripada 1x, 2x dan juga 3x. Untuk 2x tu dia actually memang pakai advantage 48 megapixel. Dia akan cropkan dan still quality gambar tu akan nampak nice je. Untuk orang yang pentingkan dynamic range, benda ni korang akan rasa differences tu. Dan macam biasa untuk Apple punya style of color, rasa macam wow, dia memang nampak natural lah daripada telefon Android yang lain, termasuk Pixel sendiri. Aku tahu orang puji Pixel punya gambar, tapi untuk iPhone ni dia lebih natural and ramai orang suka sebab nak edit senang. Benda yang aku nampak macam improve juga adalah dari segi sensor dekat dia punya ultra wide sensor. Dekat sini kau boleh nampak sekali yang dia punya ultra wide untuk waktu malam dah improve dari segi dia punya dynamic range dan juga dia punya shadow tu. Dan biasanya untuk bahagian section yang selalunya gelap memang tak ada detail dah, tapi untuk kali ni nampak gayanya dia lebih kepada nak bring in all the detail dekat dalam sebuah gambar untuk nampakkan lagi usable kalau korang nak post dekat social media. Benda ni actually menampakkan bukan dekat sensor je yang Apple improve, ISP dia pun Apple improve juga, dan benda ni nampak consistently dekat dia punya all those sensor. Sebab Apple tahu dia pakai sensor yang besar dekat dia punya main sensor, lepas tu mestilah dia terpaksa improve juga untuk dia punya ultra wide dan juga dia punya telephoto. So dekat sini nampak effect tu gradually dekat sensor-sensor dia orang yang lain. So this is a good thing untuk Apple user juga. Benda yang aku nak komen sikit dekat sini adalah 48 megapixel tu hanya untuk RAW mode. So untuk ProRAW boleh dapat 48 megapixel and korang perlu on ataupun enable kan dekat dalam setting. Kalau tak, by default dia tak akan buat langsung. So dia pakai pixel binning macam biasalah. Tapi aku akan always on kan 48 megapixel tu. File dia boleh pergi sampai 100 megabyte. So
Untuk orang yang ada storage kecil, be aware. Tapi most of the time aku rasa korang tak patut tangkap lah untuk 48MP tu. Aku rasa JPEG pun dah okey dah. Untuk video recording 4K at 60fps, macam biasa dia punya image akan sentiasa kita puji, sebab untuk benchmark Apple is always the best, tak dinafikan. Tapi aku perasan lah untuk video, kebanyakan video creator yang kau nampak tu adalah direkod menggunakan iPhone 14 Pro at 4K 30 dan juga 4K 60fps. So kalau kau nak tahu kualiti dia, tengok video yang tu, so that kau tahu sendiri. And untuk charging station yang dekat KLCC tu, yang tu diedit ataupun dirakam menggunakan Apple ProRes Video. Benda yang Apple promote juga adalah Action Mode. Ya betul, benda tu sangat-sangat function untuk orang yang pentingkan kualiti dan juga dia punya stabilization. Kalau tak, pergi dekat post processing akan nampakkan video tu is a bit macam tak natural lah kan. So apa Apple buat dekat sini, dia tambahkan lagi EIS tu. Basically dia adalah booster untuk stabilization. Bagi aku, korang patut guna dan sangat-sangat berguna untuk orang yang sentiasa rekod time tengah berlari ke, dalam kereta ke, that thing really function. So macam mana dengan dia punya battery pula, Fazli? Untuk battery, aku boleh tahan 4 jam untuk daily life punya use. Constantly pakai social media and games and buat video editing juga kadang-kadang. So untuk dekat sini 4 jam tu adalah always on display by default. Aku dekat luar and everything. So it's pretty hardcore. Untuk orang yang nak jimat bateri, macam aku cakap, 20% daripada apa yang korang on kan dan off kan always on display. Kalau aku off kan, boleh pergi sampai 7 jam. So kalau korang betul-betul jimat, boleh pergi atas lagi 7 jam tu. So untuk orang yang penting sangat-sangat dia punya screen, patut off kan je always on display. And aku rasa macam tak berguna sangat, in my opinion, sebab korang boleh double tap je untuk tengok apa-apa notification. And kalau dapat notification, benda tu still akan on untuk beritahu dekat korang kalau ada. So apa benda yang negatif tentang iPhone 14 Pro ni, Fazli, since kau dah pakai lama kan? Untuk telefon ni, aku akan kata dia punya harga obviously akan bagi big disadvantage sebab dia naikkan sikit dalam berapa ratus. Lepas tu kalau korang pentingkan connectivity macam 5G contohnya, kita akan dapat dalam masa terdekat ni. Sampai ada yang kata 3 November ni dah dapat dah untuk 5G. Yang ni tak pasti support ke tak. Dan setakat ni aku pakai tak support lagi connection 5G. Telefon Android yang lain, orang dah start boleh rasa dah. Lepas tu, ingat tak aku cakap yang aku record ProRes video untuk record video dekat luar? That thing ambil masa juga untuk transfer. Bayangkan, dia punya lightning port ni memang tak support connectivity yang laju. Aku rasa macam a big hassle dan memang patut Apple berubah kepada USB Type-C in terms of kalau nak dia punya transfer data tu lagi laju, especially bila kau fokuskan untuk record video at ProRes. And then dia punya AOD tu, aku tak nampak big advantage. Aku nampak benda tu sebagai benda yang agak negatif since dia makan bateri banyak. Dan aku faham apa nak buatkan dia punya AOD a bit different. That's why dia letak colour dekat dia punya default. So dekat sini aku kata untuk orang yang suka, teruskan. Tapi untuk aku sendiri akan off sebab aku nak battery life yang lagi lama. And difference between on and off sangat jauh beza. And then ada benda lagi yang aku nak cakap, repairability. Apple cakap dia dah buatkan design iPhone 14 Pro ni lagi senang nak baiki kan. Basically cost untuk repair adalah lagi rendah. Sekarang ni aku tengok list untuk repair iPhone still sama, jauh beza juga daripada iPhone 13 Pro yang tak ada architecture ataupun design yang senang nak baiki. Sepatutnya benda tu like turunkan harga kan. Aku tengok dekat machines dan juga dekat Switch, dua-dua tu ada harga yang sama, which is lagi mahal daripada iPhone 13 Pro. So sekarang ni aku tak faham apa advantage design yang senang repair. Adakah Apple buat tu solely untuk environment ke, and tak advantage kan dekat dia punya consumer? Aku rasa memang Apple pergi ke arah tu je. Alright Fazli, final verdict untuk iPhone 14 Pro. Dah review ni, patut ke beli iPhone 14 ni instead of kekal dengan iPhone 13 Pro? Bagi aku, ya. Sebab Apple dah ubah banyak dekat sini. 48MP, a new sensor dekat kamera depan, and then improve ISP, nampakkan kau punya dynamic range dekat sebuah image tu lagi better, termasuk low light photo dan juga low light video. And then dia punya display, walaupun kau kata still sama 120Hz, dia kali ni lain sikit sebab dia boleh support sampai 120 dan juga 1Hz untuk enablekan that always on display. And ada banyak option dekat sini dengan widget lagi bila ada AOD tu. So far aku kata yes, kalau korang ada duit, upgrade dan tak salah. Dan mungkin korang takkan menyesal pun kalau upgrade kepada iPhone 14 Pro ni. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling, I will see you guys on my next video. Bye!